اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 12, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada mumkinat itu, dan setengah daripada mumkinat itu, hak dalam kurungannya, dan setengah daripada mumkinat dah hak dalam kurungan dah. Adapun hak jawi lama ni, dan setengah daripada mumkinat itu, mumkinat dibuat kurungan. Mumkinat dibuat kurungan. Jadi hak jawi baru ni, dan setengah daripada mumkinat, itu dia kurungan. Yang mana biasanya yang ada dalam kurungan tu di permulaan bicara lah. Dia permulaan bicara, dia letak buat kurungan. Jadi dan setengah daripada mumkinat, hak jawi baru tu dia buat kurungan tau. Hak jawi lama dan setengah daripada dan setengah daripada tu tak ada kurungan. Mumkinat bahawa ada kurungan sebelum dan selepas. Macam melah jawi baru tu. Dan setengah daripada mumkinat dibuat kurungan. Itu permulaan bicara. Dan setengah daripada mumkinat itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yang bangsa pilihan, maka telah berlaku padanya pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah 3 mazhab, 3 aliran. Pertama, mazhab Ahlus Sunnah. Itu yang pertama. Kedua, di bawah mazhab Jabariyah, aliran Jabariyah. Kemudian yang bawah lagi tu ketiga, mazhab Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah Qadariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. 3 mazhab, 3 aliran pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ni mana-mana kelas pun memang saya tekanlah berkaitan dengan Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Memang saya sentiasa tekan. Yang mana orang tua-tua kita ni, Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah ni memang mereka biasa sebut. Tapi kita biasa sebut dengan Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ini kita nak ambil faham molek ni. Walaupun ada penceramah menyatakan bahawa kenapa nak membicarakan lagi perkara yang sudah tidak ada pada masa kita. Qadariyah, Jabariyah pada masa lampau, pada masa dahulu, tak ada dah pada masa kita. Kenapa lagi nak membicarakan perkara sudah tidak ada? Ya, bandingan seperti membicarakan hal hantu yang memang tidak ada.
Kita kata hantu ada, kenapa tak adanya? Kamulah hantu. Kita kalau kasarlah. Dikatakan bahawa pada masa sekarang tidak ada lagi dah Qadariyah Jabariyah. Qadariyah Jabariyah ni pada masa dahulu. Kenapa nak membicarakan? Pada masa sekarang yang adanya adalah liberal, plural, sekular. Ni yang ada sekarang. Pandai ni. Qadariyah Jabariyah tidak ada. Liberal, plural ni dia macam plural contohnya. Ni bukan lagi di kalangan orang Islam. Agama ni betul belaka. Islam betul, Kristian betul, Hindu Buddha betul, baik belaka. Baik belaka. Islam pun nak pada perkara baik, Kristian pun nak perkara baik, Buddha Hindu pun nak perkara baik. Agama ni betul belaka. Ni agama betul belaka. Sebab peringkat ada orang Islam pernah berkata, agama betul belaka, masuk syurga dengan jalan masing-masing. Orang Islam masuk syurga dengan jalan Islam, orang Kristian masuk syurga dengan jalan Kristian. Oh begitu. Hak ni bukan orang Islam dah ni. Ni bukan orang Islam dah. Kita bicara sekarang Qadariyah Jabariyah adalah orang Islam yang berakidahnya salah. Liberal, plural, sekular tu bicara hak pahaman-pahaman yang timbul kemudian, yang mana terkadang mereka ni sudah mempertikaikan hukum agama. Liberal, mereka banyak hukum agama dipertikaikan. Hukum poligami dipertikaikan. Hukum faraid, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, dipertikaikan. Ini bukan lagi orang Islam. Ini bukan lagi orang Islam. Hukum agama Allah dipertikaikan. Pada ni. Yang kita bicara sekarang, Qadariyah ke Jabariyah orang Islam. Bukan pada masa dahulu ada ulama-ulama mereka, ada kitab mereka. Ulama Qadariyah, kitab Qadariyah, ulama Jabariyah, kitab Jabariyah. Pada masa kita sekarang ni, kenapa tidak ada orang agama yang berakidah Qadariyah, tapi mereka mengaku mereka ahli sunnah? Orang agama yang beriktikad Jabariyah, tapi mereka mengaku mereka ahli sunnah. Bukan ada orang agama yang lebih sesat daripada Qadariyah pun ada Bukan ada buku agama, buku tajuk buku tu Qada dan Qadar, tajuk besar. Di dalam tu didatangkan akidah Qadariyah terang-terang, dikatakan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak ada nama Qadariyah tu. Tak ada, dia tak katalah akidah Qadar inilah akidah ahli sunnah. Tidak, dia tak kata gitu. Tapi dibicarakan akidah ahli sunnah, itu bukan ahli sunnah begitu, itu Qadariyah. Tapi bukan dia kata ini akidah Qadariyah, tapi akidah Qadariyah lah akidah ahli sunnah. Dia tidak kata gitu. Didatangkan macam mana akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab perbuatan hamba yang ikhtiari, pada pembicaraan kudrah Allah dan kudrah hamba. Tajuk dia kudrah Allah, kudrah hamba. Maka di dalam tu didatangkanlah akidah ahli sunnah bagi kata dia. Tapi yang didatangkan itu terang-terang Qadariyah. Ada dalam buku. Yang menulis ni doktor agama, tapi bukan bidang usuluddin lah. Ada doktor agama yang bukan bidang usuluddin, tapi membicarakan usuluddin sebab dia pandai semua ilmu. Walaupun dia bukan bidang usuluddin pun. Tulis buku. Kenapa kata tidak ada? Orang bukan orang agama pun, kenapa tidak ada Qadariyah Jabariyah? Bukan terkadang lebih sesat daripada Qadariyah laginya. Ni kena ambil molek. Sebab sekarang ni dah penghujung dah ni. Bicara berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di muka surat sebelah tu, surat 13 tu, sudah masuk kepada sifat Rasul. Surat 13 sebelah tu, bahagian ketiga daripada atas, dia sudah masuk pada sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Habis dah. Habis dah bicara berkaitan dengan sifat Allah.
Nak masuk kepada bicara sifat Rasul pula. Jadi comel dalam kitab Faridatul Faraid ni diakhiri dengan pembicaraan berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Dan memang saya sebut tadilah, saya memang berulang-ulang tekan hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Yang banyak terpesong dua. Satunya perkara jahat dinafikan qada qadar. Ini pun orang agama juga. Orang agama juga yang menafikan terang-terang mana mungkin perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Takkanlah Fir'aun tu kafir sampai kesudah mati kafir qada qadar. Nanti Fir'aun akan diseksa dalam neraka selama-lamanya. Berpunca daripada kafir Fir'aun yang qada qadar. Mana mungkin seumpama tu? Zalim kalau Allah qadakan seumpama tu. Gitu. Ni dalam rakaman belaka ni. Ni semua cerita dalam rakaman belaka ni. Cuma orang kemudian ni dia jumpa sendiri dah. Tak apalah, awak nilai je lah. Saya tak sebut rakaman mana, siapa ampunya dia, saya tak sebut. Memang saya tak sebut. Aliran mana pun tak sebut belaka. Dah ni. Ke pernah sebut? Tak pernah sebut. Aliran ke, parti ke, saya pernah sebut? Ada tak pernah sebut? Semangat 46. Ada tak pernah sebut? Alah, cerita tak ada dah lah. Cerita ada tu kan? Ada? Pernah sebut. Semangat 46. Ke tak ingat dah semangat 46? Tak saya dah pernah sebut. Semangat 46 ke, parti Haming ke, parti berjasa. Berjasa ada lagi. Parti Haming. Hamim. Tak tahu? Tak ingat dah? Saya pernah sebut parti Hamim. Hamim. Parti Hamim. Tak ingat dah. Tak apa. Siapa tak pernah sebut ke dah? Tapi tak pernah sebut. Tapi orang sekarang ni alhamdulillah dipandang mencari. Dia jumpa ni. Tapi bila tengok siapa yang bawa, tercenganglah. Orang agama yang terkemuka. Bukan biasa-biasa, bukan calang-calang. Yang saya pernah sebut dahululah. Kalau saya sebut nama kata, guling bating lah. Pada guling bating? Guling bating lah. Umpama kita ni tembikar, dia tu duriang lah. Begitulah. Sebab apa? Jangan. Diangkat disanjung. Tapi jelas sangat-sangat bab perkara jahat terpesong. Satu perkara jahat ni ikhtiar dan usaha. Yang paling malang perkara jahat lah. Yang paling malang. Sebab perkara jahat tajuk terang-terang pada rukun iman yang keenam. Baik, jahat, qada dan qadar. Untung baik, untung jahat, qada dan qadar. Perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar. Itu rukun iman yang keenam. Tajuk terang-terang. Tiba-tiba perkara jahat bukan qada qadar. Ada ni. Adapun bicara ikhtiar dan usaha tidak ada di tajuk rukun iman yang keenam. Yang mana kalau kita hanya berhenti pada tajuk rukun iman yang keenam tanpa kita menghuraikan khusus pula bab ikhtiar dan usaha, semata-mata tajuk tanpa dihuraikan ikhtiar dan usaha, boleh terundur pada akidah Jabariyah. Tajuk tu tajuk, semata-mata tajuk tanpa huraian berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, boleh terundur pada akidah Jabariyah. Ada ni. Adapun perkara jahat, qada dan qadar, itu tajuk rukun iman yang keenam. Jelas dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Perkara jahat, qada dan qadar. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ada ijma'. Ijma'. Di satu lagi ittifaq, satu lagi ijma'. Tak, kita perkataan ni pun kita kena faham ni. Kita belajar, orang mengajar akan biasa sebut.
ijma' ulama, ittifaq ulama, khilaf di kalangan ulama. Mana kena faham, ijma' ni tidak ada seorang pun. Mana ijma' ni? Sekalian ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak terkecuali walaupun seorang perkara jahat, qada dan qadar. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dalil terang Al-Quran dan hadis, tajuk rukun iman yang ke-6 terang. Perkara jahat, qada dan qadar pun malangnya boleh terpesong walaupun orang aliran agama. Yang terpesong terang-terang, yang terpesong secara tersembunyi, yang terang-terang tadi. Mana mungkin perkara jahat, qada dan qadar Allah hanya mengetahui, Allah tidak mengqadakkan. Allah tidak mengqadakkan, tidak ada iradah pada perkara jahat. Yang ada iradah Allah pada perkara baik. Yang ada iradah Allah hanya pada perkara baik. Perkara jahat tidak ada iradah Allah, tidak ada kehendak, hanya ada ilmu Allah mengetahui. Itu sahaja. Ini terang-terang tolak. Cuma yang saya biasa beritahunya, Mu'tazilah yang sebenar, perkara jahat hanya dinafikan qada. Tak teringat dah. Kita sini bukan qada dan qadar. Qadar dan qada dah. Kita qadar dan qada kita di surah Imam ni. Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat hanya pada qadar. Tapi tetap qada Allah perkara jahat yang berlaku ni. Nota kaki yang ada tanda tak? Nota kaki. Maksud apa? Hak baca dulu. Ada tanda tak? Hak nota kaki nombor muka surat 7. Nota kaki nombor 2. Tanda tak? Muka surat 7. Nota kaki nombor 2. Kalau hak Rumi tu, hak Rumi ada nota kaki tau. Kita ada hak nota kaki hak Rumi. Dia dia mana? Di ketujuh kudrah. Ketujuh kudrah. Kalau Rumi carilah. Ketujuh kudrah. Lepas tu ada nota kaki nombor 2 dan ada nota kaki nombor 3. Kemudian nota kaki nombor 1. Nota kaki nombor 1 tu pada pembicaraan keesaan Allah pada perbuatan. Ada nota kaki nombor 1 tu. Nombor 1 ni saya baca semula nombor 1 tu. Nak baca nombor 3 dulu. Nombor 1 tu berkait dengan kasbun dan ikhtiarun. Kasbun ni usaha. Ikhtiarun pilihan hati, kehendak hati kita. Atau nota kaki nombor 1 pusat 7. Catat molek tu. Cuma saya nak ambil nota kaki nombor 2. Nota nombor 2 tu kan. Kalau hak Rumi cari ketujuh kudrah. Bicara sifat yang ketujuh di permulaan. Hak nota kaki nombor 2 tu, qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, atas muwafaqah qudrah. Atas muwafaqah qudrah dengan bahawa Allah yang bersifat atas muwafaqah iradah. Atas muwafaqah iradah. Apa atas muwafaqah iradah ni? Arti qauluhu atas muwafaqah iradah ni, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya. Allah yang bersifat dengan kudrah tiada mengada, tiada meniada, melainkan akan barang yang telah tentu akan dia dengan iradahnya. Atas muwafaqah irah dengan makna Allah Ta'ala tidak mengada, tidak meniada dengan kudrah, melainkan akan barang yang telah ia menentu akan dia dengan iradahnya. Telah menentu. Bila Allah telah menentu? Pada azal.
sedia kala, ketentuan azali. Allah qadim, sedia kala. Sifat iradah Allah qadimah, sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah ni telah menentukan sedia kala. Gitu. Dia panggil ketentuan azali dengan iradahnya. Iradah yang kita surah iman qadar. Mengada meniada qudrah, qada. Qadar dan qada ni surah iman. Hak malam nanti di Masjid Al-Khatam Besu, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah qada. Perbuatan Allah mengada meniada yang bersifat qudrah qadar. Qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari. Kita surah imam ni qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi. Kita ingat molek tu. Sekarang ni saya mengajarnya pagi qadar dan qada, maghrib qada dan qadar. Dah kita mula situ, mula di saya biasanya akan tanya. Kalau tempat baru saya akan tanya. Di sini ni dua pegangan tu tetap dah kata. Satunya ketentuan Allah pada azal, iradah. Satunya perbuatan Allah, qudrah. Itu tetap dah pegangan kita. Cuma saya nak tanya, biasa gitulah tempat barunya. Orang sini ketentuan Allah pada azal tu qada ke qadar. Perbuatan Allah yang bersifat qudrah tu qada ke qadar. Saya ikut hak mana tepat tu lah. Hak mana tepat tu pun bukan undi. Cuma dengar hak mana suara kuat. Ketentuan azali qada lah ustaz, di seorang je, orang lain macam tak tahu. Kita ambil tu je lah. Tak lain senyap. Bukan okey, sini ni ketentuan azali qada ke qadar. Ketentuan azali qada, cuba angkat tangan. Ketentuan azali qadar, cuba angkat tangan. Tak ada. Turut hak mana hak suara kuat sana. Yang ramai-ramainya tak nak jawab. Tak nak jawab. Okey, sekarang kita berpegang. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan pada azal iradah. Pegangan kita. Ni sampai masa sekarang berlaku ni kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Satu pegangan ketentuan azali. Pegangan yang kedua perbuatan Allah. Cuma nak tahu je ketentuan azali ni qada, perbuatan Allah qadar, ataupun ketentuan azali itu qadar, perbuatan Allah qada. Kalaulah kata ketentuan azali itu qada, perbuatan Allah qadar, qada dan qadar. Kalau perbuatan kalau ketentuan azali itu qadar, perbuatan Allah qudrah itu qada, kita akan sebut qadar dan qada. Sebab antara ketentuan azali dengan perbuatan Allah, kita akan sebut hak ketentuan azali dahulu. Kalau sebut kata qada, qada dan qadar Asy'ari. Qadar dan qada Maturidi. Tak boleh nak jawab. Tak nak jawab. Mengajar pun tak nak jawab perkara ni. Saya pun ustaz saya pun tertanya-tanya lama dah kata. Saya mengajar di sekolah. Saya pun tak tahu sebab apa jadi qada dan qadar, qadar dan qada. Sepetula ke? Tak sepetula. Lain. Pegangan sama. Qada qadar, qadar qada, pegangan sama, nama berbeza. Lain lah. Kata nasib baik anak murid tak tanya. Qadar qada, qada qadar ni mana hak betul sebenarnya? Mudah je jawab tak? Betul ke dua-dua? Betul jawapan tu. Betul lah. Betul jawapan tu, betul ke dua-dua? Betul kot jalan mana? Sudahlah, jangan banyak tanya sangat. Banyak bertanya lemah iman. Tak payah tanya dah. Dah banyak bertanya lemah iman. Tak sungguh, saya pernah sebut sebelum ni kan. Satu program radio 1 jam. 1 jam. Qada dan qadar 1 jam. Tajuknya qada dan qadar. Tajuk. Qada dan qadar tajuk.
Mana dijemput pun kuliah sejam tu, mesti dia akan buat buat catatan homework apa kan, untuk membicara sejam dia dalam radio ni. Tajuknya qada dan qadar. Sampailah masa bicara qada dan qadar di permulaannya. Ni sebelum saya nak bicara, saya nak memperbetulkan sedikit. Tajuk qada dan qadar tu salah. Oh, dia kata salah tajuk tu. Ada kesalah kenapa? Tidak perbetul awal dengan penerbit. Perbetul awal lah. Dah tajuk dia qada. Nama program tu qada dan qadar. Tajuk tu salah dia kata. Sebab kehendak Allah bukan qada, qadar. Perbuatan Allah baru qada. Dia salah qada dan qadar. Dia kena qadar dan qada. Dia kata salah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Jumhur ulama ahli sunnah mengikut jalan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Jumhur kebanyakan. Salah qada dan qadar. Bayangkan. Masuk radio ni sejam program dia. Doktor bidang agama juga. Jumhur kebanyakan ulama. Kalau kita ngaji kitab-kitab lama, macam contoh kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali, memang qada dan qadar. Cuma dari segi ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih bersetuju dengan Maturidi, qadar dan qada. Hatilah. Kebanyakan ulama qada dan qadar, tapi di kalangan ulama lughah, ulama bahasa lah, mereka lebih lebih cenderung kepada Maturidi lah, qadar dan di bahasa lughah lah di situnya. Bayangkan dikatakan salah qada dan qadar. Lepas tu nak bicara macam mana, nama pun tak kenal dah. Dan saya pernah cerita satu buku. Buku ni memang ada lah kalau kita ni. Buku budak sekolah. Buku ni memang ada. Tajuk dia, tajuk rukun iman ke-6, beriman dengan qada dan qadar. Qada, rumi. Ni saya biasa sebut ni. Beriman dengan qada belah kiri, qadar belah kanan. Rumi, tulisan rumi. Beriman dengan qada dan qadar. Dia pun turun bawah pula. Dia turun bawah, hak qadar ni dia letak belah kiri. Hak qada ni dia letak belah kanan pula. Jadi qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Tanda situ? Nampak tak salah dia? Tajuk dia beriman dengan qada dan qadar. Turun bawah, qada belah kiri lah, qadar belah kanan. Sebab tajuk dia beriman dengan qada belah kiri dan qadar belah kanan. Tajuk. Lepas tu turun ke bawah, turun sama lah. Ada ni. Jadi qada belah kiri, qadar belah kanan. Qada ketentuan azali, qadar pelaksanaan ketentuan. Tiba-tiba di muka surat yang sama, beriman qada dan qadar, turun bawah, tiba-tiba qadar belah kanan tajuk ni dia letak belah kiri. Qada belah kiri tajuk tu dia letak belah kanan. Apa dia qadar? Ketentuan azali. Apa dia qada? Pelaksanaan ketentuan. Apa dah? Buku ni dipakai belah-belah tahun dah kali. Tidak ada pembetulan pun. Tidak ada pembetulan. Maknanya nama tu tak kenal dah. Jadi kita surat iman qadar dan qada. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada. Mana apa? Tiada mengqadakkan, tiada Allah perbuat, melainkan akan barang yang telah ia Allah tentu akan akan barang. Allah tentu dengan iradahnya. Ini dipanggil apa ni? Qadar azali. Telah menentukan pada azal. Telah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun.
Innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah, iza arada, dengan fi'il madhi, iza arada, bila telah menghendaki. Ada arada fi'il madhi, yuridu fi'il mudhari', iradah itu masdar dia. Jadi arada fi'il madhi mengisyaratkan kepada ketentuan pada azal. Iza arada, bila telah menghendaki pada azal. Kun itu qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Fayakun, maka berlakulah perkara tu. Ada ni. Mana Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, qada, melainkan akan barang telah yang telah ia Allah tentu akan dia akan barang dengan iradahnya. Semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab ini bicara sifat yang ketujuh ni, sifat tujuh ni, sifat yang ketujuh sifat kudrah. Allah mengada meniada. Allah mengada meniada atas muwafaqah iradah. Atas muwafaqah. Apa muwafaqah? Berbetulan, bertepatan, selaras dengan iradahnya, kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Kemudian iradah pula, Allah sifat iradah menghendaki, menentukan, muwafaqah dengan sifat ilmu. Kudrah, iradah, ilmu. Ini kudrah. Allah sifat kudrah mengada meniadakan segala-gala atas muwafaqah iradah. Kemudian iradah pula, Allah yang sifat iradah menghendaki, menentukan, muwafaqah sifat ilmu. Allah menentukan sebagaimana yang Allah ketahui pada azal. Allah mengetahui pada azal perkara itu akan berlaku. Allah menghendaki pada azal perkara itu akan berlaku. Jikalau Allah menghendaki pada azal perkara tidak akan berlaku, Allah menghendaki pada azal perkara itu tidak akan berlaku. Jadi sekarang ni perbuatan Allah muwafaqah iradah. Jadi perbuatan Allah qada, iradah tu qadar. Maturidi lah. Tapi antara iradah dan ilmu ni dia berlaziman. Sebab tu terkadang ada ulama yang menyatakan sama ada qada ataupun qadar atas dua jalan yang tadi tu, qada qadar ataupun qadar dan qada. Ada ulama menyatakan qada qadar, qada tu ilmu bukan iradah. Qadar qada, qadar tu ilmu bukan iradah. Ada. Ni kalau baca sini boleh jadi salah faham ni. Akhirnya Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Dan sebab ada ulama mengatakan qada ilmu bukan iradah, ataupun qadar, qadar tu ilmu bukan iradah. Dia pandangan yang kebanyakan ulamanya iradah lah. Tapi kenapa ada ulama mengatakan ilmu? Sebab ilmu dan iradah dia berlazimang, sama-sama tanjizi qadim. Allah mengetahui pada azal perkara itu akan berlaku, Allah menentukan pada azal perkara itu akan berlaku. Allah mengetahui akan bergerak, Allah menentukan pada azal akan bergerak. Allah mengetahui pada azal diam, Allah menentukan pada azal diam. Betul tak? Tapi memang kebanyakan ulama dia letak iradah. Sebab tadilah ayat tadi, innama amruhu iza arada syai'an, bila telah menghendaki, bukan telah mengetahui. Tapi apa yang Allah kehendak, Allah mengetahui. Banyak yang lain pun cerita iradah, bukan cerita ilmu. Fa'alul lima yurid. Ini ayat saya baca semua ni. Ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Yang Allah kehendak, Allah buat akan barang yang Allah kehendak, bukan barang yang Allah Ta'ala tahu. Tapi apa yang Allah Ta'ala kehendak pada azal, Allah mengetahui pada azal. Di situ. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia, iaitu kudrah, akan barang yang ia Allah kehendak,
dan barang yang ia pilih. Allah kehendak, Allah pilih, bukan Allah tahu. Tapi apa yang Allah kehendak, apa yang Allah Ta'ala pilih, Allah mengetahui pada azal. Tapi tidak dinafikan. Ada ulama menyatakan ilmu bukan iradah. Tapi berlazimang dua tu. Ni dah ni, iradah lah. Allah mengadakan atas muwafaqah iradah. Atas muwafaqah iradah. Muwafaqah ni berbetulan, bertepatan, selaras, seiring dengan kehendak Allah pada azal. Jadi mengada meniada ni qada, qudrah. Iradah tu qadar, iradah ketentuan azali. Atau pegangan kita. Apa perkara yang Allah mengadakan? Inilah yang sedang berlaku ni. Apa dia? Allah nak cerita apa? Gerak diam kita, kemudian berfungsi organ-organ dalaman, itu semuanya perbuatan Allah. Qada perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Ni organ dalaman ni. Jantung ke, buah pinggang ke. Jantung mengepam. Buah pinggang tu apalah apa dia punya ni. Dia punya fungsi dia. Jantung, buah pinggang berfungsi, perbuatan Allah buat. Bila pam-pam ni, darah jadi bergerak. Darah bergerak pun Allah buat. Bukan jantung yang buat. Bukan buah pinggang yang buat. Perbuatan Allah. Tapi zahirnya, selagi jantung tu pam, berfungsi, maka begian-begian berlaku. Bila jantung tu stop, berhenti, jadi begian. Itu hanya cerita asbab zahir. Bukan kerana jantung tu berfungsi, maka darah mengalir ke macam gitulah, wallahu alam tu. Tapi kita nak ceritanya, berfungsinya organ tu perbuatan Allah. Bila organ tu berfungsi, maka darah pun mengalir pun perbuatan Allah, bukan kerana jantung tu. Tapi bila jantung tu stop diam, maka yang lain pun diam. Stopnya jantung, perbuatan Allah. Stop diamnya yang lain, darah pun diam, perbuatan Allah. Ni sekalian. Bergerak nadi, perbuatan Allah. Berkelip mata memandang, perbuatan Allah. Bergerak tubuh kita, perbuatan Allah. Di saat yang sama bergerak barang di tubuh kita. Sebagaimana bergerak tubuh kita, perbuatan Allah. Bergerak barang di tubuh kita, perbuatan Allah. Diam kita, maka barang yang ada pada tubuh kita turut diam. Kalau tubuh kita diam, kopiah kita berpusing-pusing, ada apa dalam tu? Dalam kopiah. Macam mana? Tu kepala diam, tudung bergerak-gerak. Jadi sekali belah muka tu belah duduk depan, sekali duduk belah belakang. Larilah. Tapi bila tubuh diam, kepala diam, kopiah diam, tudung diam. Diamnya kepala, perbuatan Allah. Diamnya kopiah, tudung, perbuatan Allah. Itu je, sekalian perbuatan Allah. Kita pun pakai pakaian yang menutupi aurah. Kalau tak ada pakaian, tak mari masjid ni. Maka pakai pakaian. Bila pakai pakaian, tertutup aurah. Tertutup aurah, perbuatan Allah. Bukan pakaian tu bekas. Pakaian tu makhluk tu bekas. Dah tertutup aurah ni, perbuatan Allah. Itu je pegangan kita ni. Sebaliknya, kalau berpegang semata-mata zat pakaian, semata-mata diri pakaian yang menutupi aurah, yang tidak berkait dengan perbuatan kudrah Allah, kafir ijma' ulama. Kalau berpegang begitu, tertutup aurah kita, perbuatan Allah. Sekian berlaku perbuatan Allah. Allah perbuat tu barang yang telah Allah menentukan pada azal iradah. Gitu je lah. Ini panjang kita hak tempat ni. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia tentukan akan dia dengan iradah. Ini kalau kita pada rukun yang kenal lah ni, qada dan qada.
Saya sebut tadi kan perkara jahat jelas. Rukun yang kenang perkara jahat tu qadar dan qada boleh terpesong. Ni pula nanti akan bercara ikhtiar dan usaha. Hanya semata-mata kita berhenti pada qudrah dan iradah, berhenti kepada qadar dan qada yang kenang, boleh tunduk kepada akidah Jabariyah. Kena jaga sinilah. Macam sebut tadi, ada yang tolak terang-terang perkara jahat qadar iradah Allah. Ada yang pula dia tolak secara tersembunyi. Perkara jahat qadar, tetapi bukan mana iradah. Allah mengetahui. Tadi mengetahui, Allah tidak menentu. Allah mengetahui. Tapi karuknya pok ni bukan hanya perkara jahat. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Tapi dia guna nama qadar lah juga. Qadar. Tapi dengan mana ilmu, bukan dengan mana iradah. Puak ni bukan perkara jahat, perkara baik pun tidak ada iradah. Yang ada hanya ilmu Allah. Iradah Allah mana? Iradah Allah kehendak pada azal menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan siang, menjadikan malam. Itu qadar kehendak Allah pada azal. Sampai masa kudrah yang buat. Allah yang sama kudrah yang buat sampai masa. Jadi iradah Allah hanya kehendak pada menjalankan matahari, kehendak pada menjalankan bulan, iradah kehendak pada melahirkan manusia pada waktu mana, di tempat mana, ibu mana, jantina apa, hitam ke putih, hidung macung ke hidung kepek. Ini ayat penceramah lah kena saya guna ni. Itu iradah Allah. Allah kehendak. Matinya bila, matinya macam mana, kerana matinya waktu mana, bila, tempat, itulah. Mati bila, tempat mana, kerana apa, itu iradah Allah. Allah kehendak. Dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni tidak ada iradah sama ada perbuatan baik atau perbuatan jahat. Hanya qadar dengan mana ilmu. Ni. Sebab apa tidak ada iradah pada perbuatan baik dan jahat? Kalau perbuatan jahat, iradah Allah, zalim Allah. Ni Mu'tazilah ni. Tapi sesat daripada Mu'tazilah, perkara baik pun tak ada iradah, bukan perkara jahat saja. Mu'tazilah perkara jahat je tak ada iradah. Perkara baik iradah. Ada pula yang sesat perkara jahat. Qadar tu iradah lah. Kehendak. Kehendak. Tapi kehendak Allah ni bukan Allah netu, Allah kehendak. Pula dah. Ni. Dia terpesong pada perkara jahat tu lah. Iradah makna kehendak, bukan makna menentu. Kita tak boleh pilih dah perkara lain, berlaku perkara jahat lah Allah kehendak. Dah, Allah tidak menentu, Allah kehendak saja. Kehendak terjemah kepada sifat iradah. Menentu itu qadar. Qadar tu menentu. Sebab menentu tu ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Dia panggil ta'alluq takhsis. Iradah sifat, terjemahnya kehendak. Ta'alluqnya takhsis. Takhsis dengan makna menentu. Itu ketentuan azali. Tiba-tiba iradah, qadar, perkara jahat ni. Tapi bukan Allah menentu. Allah kehendak je dia kata. Kata. Ni penceramah belaka ni. Ya, qadar ni kehendak. Allah menentu. Lain pula ni, orang lain pula. Allah kehendak, Allah menentu. Tapi bukan Allah netak, Allah mutuh pula. Jadi menentu dengan menetak, memutus ni lain-lain ke? Kalau menentu makna menetak, menentu makna memutus. Kalau Allah menentu dah perkara jahat, akan berlaku perkara jahat. Patut Allah hukum, zalim Allah. Ni Mu'tazilah. Tapi dia punya tariang tu berbeza. Ada yang mula-mulanya hak satu golongan tidak ada iradah. Tidak ada iradah pada perkara jahat. Akhir perkara baik pun tak ada iradah. Iradah hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam je. Ni. Iradah. Tidak ada qadar pada perkara jahat, tidak ada. Yang kedua ni pula, orang lain pula. Qadar ada, tapi qadar dengan mana ilmu, bukan mana iradah. Hak lain pula,
qadar tu iradah lah, tapi bukan Allah menentu. Allah kehendak je. Lepas tu pula lain pula ni qadar, Allah kehendak, Allah menentu, tapi bukan Allah letak, Allah mutuh. Kata lain-lain belaka ni, jenama lain belaka ni, orang terkemuka belaka ni. Lepas tu saya ni kadang-kadang jadi panjang masa tu, ulang panjang, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan. Tak payah dah sebut kehendak saja pun tak apa dah. Sebut menentu saja tak apa dah. Dak. Kehendak, menentu, menetap, memutuskan. Ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Jadi panjang. Apabila kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah, putus dah, mubrang belaka. Mubrang lah, putus belaka dah pada azal. Tuhan tetap dah pada azal, Tuhan tentu dah pada azal, Tuhan putus dah pada azal. Mubram, hak azali tak ada mu'allak-mu'allaknya. Hak mu'allak tu bicara hak Lauh Mahfuz. Itu pun ada orang sampai sudah tak boleh nak terima. Kita bicara rukun iman yang ke-6. Qada dan qada, kita bicara kudrah dan iradah. Hak azali tak ada mu'allak. Sekalian telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, sekalian telah diputuskan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu. Mubrah, putus belaka dah. Lepas tu macam mana sekarang lah, macam mana sekarang? Tuhan perbuat pada kita macam mana sekarang? Itulah keputusan Allah pada azal. Itu perkara jahat. Kalau ditajuk kena kenal, tak ada bab ikhtiar usaha. Tu kena mati bab ikhtiar usaha tu. Takut terundur pada akidah Jabariyah. Qada-qada belaka, qada-qada belaka, tak ada apa-apa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Tak ada apa kami sembah, kami. Tak ada. Tuhan belaka tu Jabariyah. Dan rukun iman kan gitu kan, sekalian qada dan qada itu hakiki. Hak zahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah, akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Fatihah kita baca tu kan, kami yang sembah, bukan Allah yang sembah Allah. Kami yang minta pertolongan, bukan Allah yang minta pertolongan kepada Allah. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Wajib berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya memanglah qada dan qada Allah juga. Kalau gitu sama Jabariyah lah. Jabariyah pada batin hakiki, pada zahir wajib berpegang di akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Jangan terlajak pula kepada hak bicara bab maqam fana. Tu cerita bab lain pula tu. Kita bicara sekarang ahli sunnah, Jabariyah dan Mu'tazilah Qadariyah. Jadi ada satu laginya mazhab ahli kashfi. Itu saya akan bicara nanti, mazhab ahli kashfi. Dan kita adurun napih. Itu maqam fana. Kita bicara pegangan ni. Kita maqam i'tiqadi, kedudukan kita pegangan. Wajib berpegang di akidah. Hamba ada ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang. Hakikinya, hakiki hak Tuhan belaka. Dah kita nak ambil hakiki dah. Kita sampai makam hakiki, makam fana ke dah? Dah. Kita duduk makam syariat, wajib berpegang. Tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah. Dilakon dia mazhab ahli kashfi, makam aulia. Makam aulia macam tengok orang khelin dengan kau mata. Dia je makam tengok orang lain, orang ni. Lidah pun tak terjaga-jaganya, makam fana macam mana? Ini. Ni belajar kitab tasawuf hakikah. Syariah pegangan tak betul. Guru yang tidak mursyid, akhirnya tunduk pada akidah Jabariyah. Memang pada hakikinya sekalian qada dan qada. Tak ada kita, tak ada perbuatan kita. Hakiki dia begitu. Tapi dah Quran sandar kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berpegang je lah yang kita baca dalam wirid semayang kita tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tak apa, tak maksud ayat.
Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah tu. Amana Rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu. Laha ma kasabat. Balasan baik bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan balasan keburukan atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Baik tu seseorang yang usaha buat. Jahat tu seseorang yang usaha buat. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan usaha. Tak berpegang Jabariyah. Sampai maqam hakiki, tu Tuhan yang buat, bukan kita lakonkan. Ni salah pengajian pula. Terundur pada akidah Jabariyah. Tapi tajuk rukun nikmat keenam, kalau kita tak perici bab kita usaha, akan terundur kepada akidah Jabariyah. Dan sekalian qada dan qada. Sekalian qada dan qada. Tak ada kita. Hakikinya begitulah. Tapi kita kena kira hakiki dan kena kira zahir. Kita bicara bab pegangan. Bukan bicara bab syuhud. Melihat, merasa akan af'alullah. Tidak. Ada lagi dalam FB ikut kuliah saya ni FB, dia masih lagi tulis merasa, melihat, menjiwai akan perbuatan Allah. Dah. Kita bukan merasa melihat, kita mengiktikadkan. Rasa, zauq, pandang, syuhud, itu maqam aulia. Yang kita bicara, kita berpegang sekalian perbuatan Allah dan kita berpegang beriktikad makhluk bekah sama sekali. Bukan kata kena pandang hanya perbuatan Allah, kena rasa hanya perbuatan Allah, menjiwai hanya perbuatan. Itu maqam syuhud, maqam zauq, maqam wujdan, itu cerita maqam aulia. Ni sedang-sedang ikut ni kuliah Faridah ni dicampur dengan bicara bab syuhud. Bab zauq dia ngaji kita hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Jadi gitu lah. Sambil-sambil belajar hak Faridah tu ni. Masalah komen lagi ayat seumpama tu. Hak ikut live FB tu lah. Sebab terkadang kalau bicara seumpama ni saya akan tengok komen macam dalam FB tu. Masih lagi ada yang komen seumpama tu. Berulang kali nanti saya sebut nama. Siapa dah FB orang tak kenal siapa. Kamu boleh sebut nama lah. Tadi dah sebut nama tau. Tak boleh sebut nama. Tadi dah sebut nama tadi. Kita bicara bab pegangan, bukan bicara bab pandang, lihat dengan basirah. Itu maqam. Bahawanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada mengada dengan kudrahnya, melainkan akan barang telah ia Allah tentu akan diakamkan dengan iradahnya. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ni. Kita hari ni baca hak nota kaki ni dah nampak raya. Baca nota kaki ni je. Hak kita baca tadi tu kena baca semula lah. Ambil tanda ni. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Yang berkata mereka itu. Berkata dengan beriktikad. Yang berkata mereka itu, yang beriktikad mereka itu, mereka Mu'tazilah. Apa iktikad Mu'tazilah? Dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia akan segala kejahatan dan yang keji. Allah menjadi. Mana apa? Allah mengqadhakan. Kudrah. Allah mengqadhakan. Allah menjadikan. Allah mengqadhakan, Allah menjadikan. Allah menjadikan. Ini qadha, kudrah. Bahawasanya ni Mu'tazilah ni. Allah Ta'ala menjadi, memberi bekah. Ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Mana Mu'tazilah ni perkara jahat keji ni Allah menjadikan, Allah beri bekah. Padahal tiada menghendaki ia Allah akan dia akan segala kejahatan dan keji. Tengok. Ambil molek sini. Mu'tazilah hanya menafikan ketentuan Allah pada perkara jahat, tetapi berpegang akan qada perbuatan Allah pada perkara jahat. Adapun terpesong sekarang perkara jahat dinafikan kehendak qadar dan dinafikan Allah menjadi itu qada. Mana perkara jahat qadar pun tak ada, qada pun tak ada. Ni hak terpesong sekarang. Mu'tazilah yang asal perkara jahat Allah menjadikan.
Padahal Allah tidak menghendaki. Mana pada pekerjaan yang berlaku, gerak diam pada perbuatan kufur, sembah berhala, gerak diam pada perbuatan jahat, gerak diam pada berjudi, minum arak, berzina, mencuri, merampok. Gerak diam tu Allah yang menjadikan. Tapi Allah tidak menghendaki pada azal. Allah tidak menghendaki. Seseorang akan kufur, Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui. Seseorang akan berjudi, minum arak, berzina, Allah tidak menghendaki pada azal, Allah hanya mengetahui. Mencuri, merampok, Allah tidak menghendaki pada azal, Allah hanya mengetahui. Sampai masa seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, menjadikan perkara jahat adalah perbuatan Allah yang bersifat kudur. Ini Mu'tazilah, hak asal. Sekarang ni perkara jahat, kehendak Allah pun tidak ada, perbuatan Allah pun tidak ada. Ini sekarang. Ada ni. Jadi contohlah contoh. Dia memilih untuk memukul orang. Dia pilih untuk memukul orang, Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui. Dia pun pukul, jadi cedera seseorang tu. Dia pukul jadi cederalah seseorang tu. Bekak muka ke, luka ke. Yang menjadikan bekak muka, yang menjadikan luka muka, kalau Mu'tazilah yang asal, Allah yang menjadikan, Allah yang bukan. Ada ni. Tapi Allah tidak menghendaki ianya pukul orang, Allah yang mengetahui. Dia pun menghendaki untuk pukul, maka terjadinya perbuatan pukul, cedera, bekak, luka, Allah yang bukan. Ini hak Mu'tazilah, hak asal. Hak timur sekarang tidak. Perbuatan jahat Allah tidak menghendaki. Berlaku perbuatan jahat, bukan Allah yang melakukan. Berlaku dengan keizinan Allah. Nanti saya akan bicara semula. Apa makna Allah tidak melakukan? Jadi, mari mana jadi bekak muka tu? Mari mana jadi luka muka tu? Mari mana jadi patah apa semua tu apabila dipukul? Bukan Allah yang buat, hamba yang buat sendiri. Buat sendiri macam mana? Dengan kudrah tenaga yang Allah letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah pula. Orang lain pula tu. Hamba sendirilah semata-mata yang membekakkan, yang melukakan, yang mematahkan. Hamba sendiri mutlak, tak ada kaitan kudrat Allah. Kafir ijma' ulama. Jangan ni dalam bab ni. Bukan setakat Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Bukan boleh terlajak pada hak kafir ijma' ulama. Sebab tu saya kata tadi, terkadang sekarang lebih sesat daripada Mu'tazilah Qadariyah lagi. Mu'tazilah Qadariyah khilaf pada kafir. Mu'tazilah Qadariyah khilaf pada kafir. Hal lebih sesat ni kafir ijma' ulama. Imam tidak sah, mati dalam keadaan seumpama tu, kekal neraka selama-lamanya walaupun zahir sembahyang puasa sekalipun. Tapi kita nak masuk pada hak ikhtiar usaha ni, kita mati dah. Kudrah iradah kita mati dah. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Kita mulai dengan keesaan pada perbuatan di Musa 7 tu kan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan di Musa 7. Keesaan pada perbuatan ni, semua yang berlaku perbuatan Allah. Taklah. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat kudrah, yang perbuat sekalian. Perkara baik Allah buat, perkara jahat Allah yang buat, perkara besar kecil Allah yang buat, perkara yang berlaku di bumi, di langit Allah yang buat. Manusia makhluk tak bekah, malaikat makhluk tak bekah, jin syaitan makhluk tak bekah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Yang berlaku di dunia sekarang, yang berlaku di hari akhirah, semuanya perbuatan Allah. Ada ni. Makna ahli syurga ke sana kemari, perbuatan Allah. Ahli neraka terseksa dengan kebandasan api neraka, panah tu perbuatan Allah, bukan perbuatan api neraka. Kesemuanya perbuatan Allah. Itu pegangan kita, keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca tadi
Lepas tu kita baliklah minggu depan pula. Kita balik minggu depan. Maka telah berlaku padanya pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah 3 mazhab ahli sunnah, Jabariyah dan Mu'tazilah Qadariyah. Wallahu a'lam. Ni ulang-ulang dah ni. Kita surah Imam ni pula Faridatul Faraid pusingan yang kedua. Hak malam nanti di Masjid Wakaf Terbesu Faridatul Faraid juga. Jadi saya sendiri pun nak baca kitab Tauhid Sifat 20 ni kalau di tempat baru. Wakaf Terbesu tu tempat baru, memang nak ambil kitab lain tu susah sangat, kena Faridatul Faraid. Nak Ustaz di tempat ni ada dah Faridatul Faraid, tak apalah kita ambil Pati Faridah. Pandai ngelak sikit je. Dah nak baca Faridatul Faraid, Ustaz di tempat ni ada dah Faridah. Lepas tu nak macam mana nak jadi lain? Pati Faridah. Gitu jelah. Sebab apa? Sebab dalam kitab Faridatul Faraid ni dahulu kan, masa bicara iradah tu panjang. Masa bicara iradah tu mati molek kitab Faridatul Faraid ini clear lah. Dalam bab qada dan qada, rukun iman yang ke-6. Ini ni terakhir dah ni, nak masuk pada sifat Rasul pula. Mari pula hak bicara bab ikhtiariyah. Ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Ni cukup mustahak. Ini cukup mustahak. Orang tua kita duk muluk ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, kita ambil molek. Tak gitu dah. Disebut ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ke ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Biasa saya ingat gitu. Ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Duk mulu. Sebab apa? Peringat molek. Sikit je beza. Antara ahli sunnah duk tengah dengan kalau terundur. Terundur, Jabariyah. Kalau telajak, Qadariyah. Pada ni. Ni nak kena apa ke? Nak kena parking. Nak kena parking. Pandai parking. Orang teh kereta tu nak kena parking molek. Jangan terundur. Terundur, tu Jabariyah lah jadinya. Telajak, Qadariyah. Kena sederhana molek. Takut sangat pun jangan. Berani sangat pun jangan. Takut sangat. Tak ada kita. Dah siapa buat ni? Allah nak jawab saya buat. Saya tak boleh bekah. Tuhan buat. Siapa buat ni? Tuhan buat dah. Takut sangat. Kamulah buat. Jangan takut sangat. Hak berani sangat. Ni siapa buat? Saya lah. Tuhan letak dah tenaga di saya kan. Tenaga saya menjadikan. Tu telajak tu Qadariyah pula. Ada ni. Jangan takut sangat. Jangan berani sangat. Nak parking tu lah pada nak parking. Hak takut sangat faham tak? Hak takut sangat. Enjin berdaun. Kereta tak bergerak. Faham tak? Hak takut sangat. Hak teh kereta tu lah. Enjin berdaun. Kereta tak bergerak. Hak nakut tu lah. Hak berani sangat langgar tiang Hak berani langgar tiang. Dia kena sederhana. Biasa tak jumpa dengan orang hak tepat speed tu. Hak takut sangat masuk dalam rok kereta kita. Masuk dalam semok kereta kita. Dia keras je. Dah. Jalan speed. Hak takut sangat tu lah. Dia keras. Kalau kita hong je, dengan kita dia langgar. Jangan suka, tak apalah. Siapa tu faham-faham. Hak takut sangat tak boleh. Berani sangat Allah. Dia buat laju. Dia langgar pula kita punya cermin tepi kereta. Tu berani sangat. Tak boleh juga berani sangat. Sederhana. Hak takut sangat. Sebelah tepi tu luah lagi yo. Jalan kapung ni, jalan speed kan. Bagi dua lah. Dah belah tepi dia luah. Dia mari belah tengah. Kita lah lari pada dalam semok. Gitu ni. Sebab apa tu? Takut sangat. Mana kena sederhana. Nak parking molek, jangan terundur kepada Jabariyah, jangan telajak kepada Qadariyah. Nak pastikan betul-betul akidah di Sunnah Jemaah, kita kena kenal juga Qadariyahnya macam mana sebenarnya, Jabariyahnya macam mana sebenarnya, kena kenal juga. Hak kita nak berlindung ni. Hak Qadariyah kita nak berlindung, Jabariyah kita nak berlindung, kita kena kenal juga. Bukan hanya kenal ahli sunnah wal jamaah saja. Waktu kita cakap ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Dia tak sebut ahli sunnah saja. Waktu kita tak sebut ahli sunnah saja. Dia akan sebut ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Mana apa? Qadariyah, Jabariyah pun kita kena tahu juga. Sebagai
untuk panduan kepada kita nak pelihara diri keluarga daripada akidah yang terpesong. Wallahu a'lam.